satu hari tu kadang-kadang ke 3 lokasi. 3 lokasi tu pun bukannya dari setapak ke Ampang. 3 lokasi tu dari contoh dari Kuala Lumpur, dah habis shoot dekat Kuala Lumpur, tiba-tiba ustaz dapat info baru kena ke Kelantan pula. Jadi mereka tak ada rehat, terus ke Kelantan, shoot, kemudian tiba-tiba terus ke Kedah. So bersama kita hari ini JR, dekat rumah juga hari ini, masing-masing masih lagi kerja from home kerana ada program baru. Kita dengar cerita sekarang ni ada Jejak Abid Liu bersama dengan Ustaz Abid Liu. So JR, boleh cerita sikit program ni pasal apa program ni? Sebab setahu saya sebelum ni you all ada door to door with Abid Liu juga kan? Adakah program ni sama ataupun ada sedikit perbezaan berbanding dengan program sebelum ini? Okey, sebenarnya program Jejak Abid Liu ni pun adalah kesinambungan dari Door to Door Abid Liu. Cuma dari segi konten kali ni kita luaskan lagi skop konten kita dan kita fokuskan, kita bawakan khidmat masyarakat, kita bawakan misi bantuan dan kemanusiaan di dalam konten ni, dan approach program ni pun agak berbeza kerana kita bawakan pendekatan realiti. So sebelum ni banyak pergi macam bercakap, berceramah, bagi nasihat Jadi kali ini kali ini PKP kan. So adakah benda-benda tu masih sama ataupun lebih kepada menjalankan kerja-kerja amal sahaja? Okey, macam yang saya cakapkan tadi, Jejak Abid Liu ni adalah misi kita memberikan bantuan. Sesuailah dengan situasi kita sekarang, situasi masyarakat. Kita semua sekarang sedang diujikan dengan 1001 ujian kan berikutan dari pandemik ni. Jadi Jejak Abid Liu ni kita menghulurkan bantuan, kita membantu mereka yang memerlukan. Di samping tu kita juga Ustaz Abid juga ada menyelitkan dakwah. Berbeza dengan door to door, fokus dia adalah berbeza kerana fokusnya adalah dakwah kan. Beri nasihat semua. Jadi kita tahu Ustaz sepanjang PKP ini memang banyak membuat kerja amal, banyak pergi orang kata apa, memberi bantuan, memberi sumbangan, sampai ada yang pergi hantar air pun ada, berlori kan. Program yang you buat ini, adakah program ini sebenarnya dalam masa piggyback kepada program yang telah dibuat oleh Ustaz itu sendiri, ataupun adakah ia dirangka secara lain? Maknanya maksud soalan you tadi tu dari segi konten Ustaz dan konten yang kita sediakan ke macam mana? Maksudnya sebab kita tahu memang Ustaz dah buat kerja-kerja amal ni dalam sepanjang PKP ni kan. So jadi adakah program Jejak Abid Liu ni sebenarnya cuma membawa program tersebut, membawa aktiviti tersebut ke layar TV, ataupun pihak Astro sendiri ada menambah sedikit intipatinya? Okey, sebenarnya dia adalah kombinasi juga. Ada program yang sedia dari Ustaz, apa yang dah ada dalam jadual Ustaz Abid, dan pihak produksi tim Jejak Abid Liu juga ada mengaturkan kes-kes baru yang berbeza dengan apa yang telah Ustaz Abid aturkan. Dan kedua-dua konten dari Ustaz Abid dan konten yang tim Jejak Abid Liu plan kita combinekan. Cuma bezanya sikit saya nak cakap tentang apa yang kita dapat di social media dengan apa yang akan kita paparkan dalam Jejak Abid Liu adalah paparan realiti di balik tabir perjalanan Ustaz Abid tu sendiri menuju ke lokasi yang ingin kita bantu tu. Itu tak ada dipaparkan di mana-mana. Lebih menyeluruh lah sebab selalunya Ustaz bila dah sampai bertunjuk, you all tunjuk daripada persediaan, perjalanan dan apa yang berlaku di sebalik tabir. Okey. Selain daripada tu, saya dengar cerita kali ini, kalau biasanya Ustaz pergi, mungkin ada orang yang mengikut dia untuk membantu dia, tapi pihak Astro pun bila buat program ni, ada juga mereka orang kata apa, badan-badan korporat ataupun swasta lah yang turut membantu sekali yang datang sekali untuk memberi sumbangan. Boleh cerita sikit siapa antara mereka yang turut serta sekali dalam program ni? Okey, Jejak Abid Liu ni antara kita punya niat dan misi kita adalah untuk menjadi platform untuk kita menghubungkan masyarakat dan komuniti yang memerlukan dengan badan-badan yang bertanggungjawab. Jadi Jejak Abid Liu juga platform untuk mereka yang ingin turut sama menghulurkan bantuan seperti Beras Faiza dan juga Izi Korban. Itu adalah dua penaja kita untuk musim yang kita terbitkan inilah. Faham. Okey, jadi macam kita tahu PKP tak semua orang boleh pergi. Macam JR sini dapat pergi ke? Ada peluang untuk mengikut sama ke ataupun terpaksa kecilkan kru? Okey, sebabkan kita masih lagi berada dalam perintah kawalan pergerakan kan, jadi kita limitkan hanya 4 orang kru saja yang dibenarkan untuk berada di lokasi, iaitu penerbit, penulis skrip,
cameraman dan audioman sahaja dibenarkan. Even saya sendiri pun belum berkesempatan untuk turun bersama-sama dengan tim Jejak Ebit. Tapi mungkin sebab selaku penerbit, mungkin Jaya boleh kongsi sedikit, mungkin ada tak macam orang kata apa, kes-kes ataupun kejadian yang berlaku sepanjang rakaman yang mungkin menyayat hati, yang mungkin boleh kongsi samalah, mungkin benda yang agak orang kata apa boleh menyentuh jiwa. Kita tahu program ni program amal kan, dan kita tahu Ebit Lu selalu bila membantu orang yang betul-betul susah. Yang JR sendiri tahu, mungkin JR boleh kongsi sikit yang akan kita boleh tonton dalam jejak Ebit Lu ni nanti. Okay, kalau kita bercerita tentang orang susah, kita rasa kita susah. Tapi sebenarnya bila kita bersama-sama dengan tim Jejak Ebit, kita sama-sama dengan Ustaz Ebit turun ke lokasi, sebenarnya dekat Malaysia ni ramai sangat masyarakat yang sangat-sangat memerlukan, masyarakat asnaf dan daif. Jadi antara pengalaman tim yang pengalaman baru untuk saya juga kan, apabila kita lihat mereka yang uzur, warga emas yang dah bertahun-tahun, berbelas-belas tahun duduk tak ada lantai, tak ada bumbung, hanya beralaskan kayu-kayu reput sampai ke tahap tu. Jadi kita rasa itu satu pengalaman yang baru. Jadi sebenarnya ramai lagi. Itu baru beberapa saja yang kita dapat saksikan dengan mata kita. Banyak yang kita tak tahu kan. Jadi bila Astro membuat program seperti ini, dia akan membuka mata ramai pihak, ramai orang luar sana, macam begitu susahnya hidup ni, ramai yang lagi susah sebenarnya. Astro tak nak buat ke mungkin menjadi pemangkin kepada satu lagi program yang di mana mungkin boleh memberi orang di luar, macam saya, macam yang penonton, mungkin turut sama dalam menyumbang untuk membantu mereka-mereka yang perlu kesusahan. Ada tak mungkin dalam perancangan ataupun mungkin boleh difikirkan program sebegitu? Betul. Kita ada perancangan. Kita nak mulakan dengan Jejak Ebit Lu. Seandainya satu hari nanti tiada lagi perintah kawalan pergerakan, kita ingin buka mungkin mereka yang di luar sana untuk turut sama menjadi sukarelawan sama-sama dengan tim Jejak Ebit Lu dan juga tim Ustaz Ebit sendiri untuk kita turun padang sama-sama menghulurkan bantuan. Jadi Jejak Ebit Lu ni bukan satu musim je lah ni. So memang kita dah lock sampai tahun, kena tunggu setiap hari Isnin 9 malam sampai tahun depan. Sampai hujung tahun depan siaran insya-Allah. So ini memang akan menjangka masa panjang. So satu aktiviti yang sangat baik lah daripada asyik berhibur sahaja kan. Faham. Okey, sedikit lagi mungkin Jaya boleh buat promo sedikit untuk semua orang yang bakal menunggu untuk menonton Ustaz Ebit Lu. Tapi sebelum tu satu lagi soalan. Susah tak sebenarnya nak dapat Ustaz Ebit Lu punya kebenaran, untuk ikut dia untuk buat rakaman macam ni? Sebab kita tahu kadang-kadang Ustaz ni seorang yang pemalu. Dia pendiam sedikit. Dia bukannya orang kata apa, cakap pun kalau saya bercakap dengan dia tadi pun saya nak menangis. Lembut sangat suaranya kan. So macam adakah susah untuk mengikut dia punya cara yang bekerja 24 jam tanpa berehat semua kan? Okey, dari segi tu sebenarnya kita tak nak cakap benda tu satu benda yang susah, tapi benda tu satu pengalaman yang baru untuk tim produksi sendiri. Tim produksi kita tim yang telah pun dalam industri dah bertahun-tahun lamanya. Tapi bila dengan program Jejak Ebit Lu, cara Ustaz Ebit bekerja ni dalam satu hari dalam satu hari tu kadang-kadang ke 3 lokasi. 3 lokasi tu pun bukannya dari Setapak ke Ampang. 3 lokasi tu dari contoh dari Kuala Lumpur, dah habis shoot dekat Kuala Lumpur, tiba-tiba Ustaz dapat info baru kena ke Kelantan pula. Jadi mereka tak ada rehat, terus ke Kelantan, shoot, kemudian tiba-tiba terus ke Kedah. So perjalanan pergerakan tim produksi tu sangat ad hoc. Tapi satu pengalaman yang sangat berharga lah kan. Jadi soalan you tadi tentang macam mana susah tak nak dapat Ustaz kan. Sebenarnya kita sebabkan program ni adalah kesinambungan dari door to door Ebit Lu. Jadi tak suka untuk kita approach Ustaz lagi lah. Cuma kali ni ini adalah recommend Ustaz sendiri sebab katanya kalau dulu door to door Ebit Lu kita bersiaran di Astro Oasis kan. Fokusnya hanya pada dakwah saja. Apa kata kali ni dia nak luaskan lagi skop. Kita tidak memfokuskan pada dakwah semata-mata, tapi kita buka pada khidmat masyarakat di mana kita dapat membantu semua bangsa, tak kira agama dan warna kulit. Faham. Itulah saya tengok macam dia sekejap Kelantan, Johor, Kedah. So betul. Pengalaman saya jadi kru kalau nak buat kerja macam tu, angkut kamera semua susah tu sebenarnya tu. Berat. Ya, siapa lambat kena tinggal tau. Walaupun program dia dia tetap kena tinggal. Okey. Jangan lupa
saksikan Jejak Abid Liu yang akan bersiaran bermula 7 Disember ini setiap hari Isnin 9 malam, eksklusif di Astro Prima dan Prima HD. Astro Go? Dan Astro Go juga. Okey, KJ, terima kasih banyak. Alhamdulillah. So, kalau tunggu tahun depan boleh ikut, tolong jemput saya sekali. Saya nak ikut sekali. Yes, insya-Allah. Insya-Allah. Media-media lain pun saya rasa mungkin berminat nak ikut sekali, Jar, ya. KJ, terima kasih. Jumpa lagi, Jar. Okey, bye-bye.